Assalamualaikum and hello. Nama saya Aida Fatihah binti Syamdi. Nombor matrik saya ialah AA20043. My name is Anisha Ira binti Zulkarnain. Matrix number AA20067. Nama saya Nombor Yuli Batrisha binti Asfawani. Nombor matrik AA20309. Latar belakang masalah yang pertama ialah bunyi merupakan satu pencemaran alam sekitar kerana ia mengganggu kehidupan manusia sekiranya gema bunyi yang dihasilkan terlalu kuat. Yang kedua ialah buah pinang kebiasaannya digunakan untuk dimakan bersama sirih oleh penduduk tempatan. Namun begitu sabunnya akan dibuang dan dibakar. Oleh itu, kami mengkaji sabuk pinang ini berpotensi digunakan dalam pembinaan papan partikel kerana serat alami merupakan satu penyerap bunyi yang baik. Pemilihan sabuk pinang dalam pembuatan papan partikel ini adalah kerana materialnya yang ringan dan mudah didapati. Penataan masalah. Bunyi bising merupakan salah satu penyumbang kepada pencemaran bunyi. Saban tahun, kes-kes pencemaran bunyi semakin meningkat, bukan sahaja di Malaysia, malah di serata dunia. Terdapat banyak impak negatif yang boleh diperolehi daripada pencemaran bunyi, termasuklah kesan kepada manusia dan juga haiwan. Jika terdedah terhadap bunyi bising yang berpanjangan, ia akan dapat memberi kesan terhadap fizikal, fisiologi dan psikologi individu tersebut. Apabila situasi ini berterusan, individu yang terlibat akan mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dan kehidupan seharian mereka. Selain itu, pelupusan sistem pertanian semakin meningkat di Malaysia. Terdapat banyak bahan pertanian yang biasanya terus dilupuskan walaupun sebenarnya ia boleh diguna semula untuk menghasilkan produk lain. Contoh-contoh bahan pertanian tersebut ialah sekam padi, kelapa dan juga buah pinang. Bahan-bahan ini sering dilupuskan kerana penggunaan yang kurang dalam bidang industri di Malaysia. Isu-isu seperti di atas merupakan salah satu perkara yang dapat memberikan kesan jangka masa panjang kepada negara. Terdapat 3 objektif untuk FYP bagi kumpulan kami ini. Yang pertama adalah untuk memahami ciri-ciri papan partikel. Yang kedua, untuk membentuk papan partikel daripada serat sabuk pinang. Dan yang ketiga adalah untuk menilai kekuatan dan kedalaman bunyi papan partikel yang dihasilkan. Skop kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan bahan buangan pertanian sabuk pinang sebagai papan partikel kedap bunyi. Oleh itu, bahan utama yang digunakan adalah sabuk pinang, iaitu untuk menghasilkan papan partikel kedap bunyi. Kajian ini akan dijalankan di makmal-makmal di UTHM Paguh. Jadi, manakala untuk mengetahui kekuatan, ujian mekanikal akan dijalankan, iaitu ujian kekuatan mapatan MOR. Selain itu, bagi ujian fizik pula, ujian kedapan bunyi dan ujian kadar serap air akan dijalankan. Antara kepentingan bagi kajian ini adalah kajian ini dapat melihat potensi sabuk pinang sebagai bahan asas dalam pembuatan papan partikel. Selain itu, kajian ini juga dapat menambah maklumat tentang penggunaan serat semula jadi dalam pembuatan papan partikel. Dan yang terakhir, kepentingan kajian ini dia dapat memberikan kesedaran kepada pembaca tentang penggunaan bahan semula jadi sebagai salah satu elemen dalam industri pembinaan. Ini adalah definisi papan partikel. Papan partikel merupakan satu produk panel yang dihasilkan dengan memangkatkan partikel-partikel kayu atau potongan-potongan kecil kayu dengan sekaligus mengikatnya menggunakan perekat iaitu gam. Kajian ini telah dinyatakan oleh High Green and Boyer pada tahun 1996. Manakala pada tahun 1997, iaitu Maloney, ia mengatakan bahawa papan panel yang dibuat dari bahan berlegnon selulosa, iaitu bahan yang berkayu dalam bentuk potongan-potongan kecil yang dicantum dengan perekat sintesis atau perekat lain yang sesuai dengan suhu pada alat pengempaan. Kelemahan papan partikel sedia ada. Kos pembuatan bagi suatu papan partikel yang tinggi merupakan salah satu kekurangan yang terdapat pada papan partikel sedia ada. Bahan semula jadi seperti sabuk pinang boleh digunakan sebagai salah satu bahan utama dalam pembuatan papan partikel. Apabila bahan semula jadi digunakan, kos pembuatan papan partikel juga dapat dikurangkan. Seterusnya, kebanyakan papan partikel yang telah wujud di pasaran kini mempunyai daya penyerapan bunyi yang lemah. Hal ini akan membuatkan gema terhasil lebih kuat dan fungsi papan partikel tersebut sebagai penambah bunyi juga tidak lagi dipenuhi. Serat semula jadi. Serat merupakan satu bahan genting yang berbentuk panjang, halus dan mempunyai bentuk seakan-akan benang. Serat akan berfungsi sebagai bahan pengikat dalam papan partikel. Serat semula jadi memerlukan kos yang rendah, ketupatannya yang rendah dan ia mudah diproses jika dibandingkan dengan serat sintetik. Terdapat beberapa jenis serat semula jadi yang telah digunakan dalam penghasilan papan partikel. Antaranya ialah serat kelapa sawit, serat kelapa dan juga serat pinang. Ujian terhadap papan partikel. Sifat fizik merupakan perubahan yang boleh diukur daripada keupayaan kerja papan partikel, proses kerapatan, kadar air, daya serap air dan pengembangan teban. Manakala sifat mekanikal merupakan perubahan papan partikel apabila dikenakan beban terhadapnya seperti proses mampatan, ujian kedapan bunyi, kekuatan dan ketegangan lenturan. Ujian sifat mekanikal bertujuan untuk mengetahui tahap kekuatan, kekerasan, keteguhan, kedapan bunyi dan lain-lain bagi komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan papan partikel. Ujian sifat fizik pula merupakan ujian merangkumi kehalusan, ujian penyerap air, kandungan kelembapan, ujian ketempatan dan ujian pengembangan tebal.
Terdapat beberapa pengkaji yang telah mengkaji ujian sifat mekanikal. Yang pertama ialah event Tiffany dan Iriani 2018. Bahan yang dikaji ialah sabuk pinang dan sabuk kayu mahal. Hasil ujian kajian mereka ialah nilai MOR adalah di antara 27.7 kg per cm persegi hingga 44.27 kg per cm persegi. Nilai ujian MOI adalah antara 1,660 kg per cm persegi hingga 1,891 kg per cm persegi. Seterusnya, Mentari Restu Putri, Irfana, Dia Furyunia, Asifa Asria dan Nur Hasanaha 2019. Bahan dikaji adalah sabuk pindang dan sabuk kelapa. Nilai MOR adalah di antara 78 kg per cm persegi hingga 94 kg per cm persegi. Nilai MOI adalah di antara 3,996 kg per cm persegi hingga 5,586 kg per cm persegi. Akhir sekali ialah Asmawati Wuria Sari Dilsyamsyah dan Yuliati Iriani 2021. Bahan yang dikaji ialah sabuk pinang dan sabuk kayu gergaji. Nilai MOR adalah di antara 129.0607 kg per cm persegi hingga 208.6591 kg per cm persegi, dan nilai MOI adalah di antara 9,152 1,1193 kg per cm persegi hingga 13,137.1907 kg per cm persegi. Terdapat beberapa pengkaji yang telah mengkaji ujian sifat fizik. Yang pertama, event Tiffany dan Iriani 2018. Bahan kajian mereka ialah sabuk pinang dan sabuk kayu mahal. Hasil kajian mereka ialah ujian kerapatan adalah di antara 0.4 grain per cm padu hingga 0.5 grain per cm padu. Ujian kadar air adalah di antara 8.8% hingga 10.6%. Hasil ujian daya serat air adalah sekitar 89.3% hingga 111.8%. Hasil ujian pengembangan tebal mereka adalah di antara 9.7% hingga 10.3%. Seterusnya, Mentari Restu Putria, Irfana, Lia Furyunia, Asifa Asria dan Nur Hasanaha 2019 yang mengkaji sabuk pinang dan sabuk kelapa. Nilai kerapatan tertinggi pada sampel yang berbahan 100% papan partikel sabuk kelapa adalah sebanyak 0.68 grain per cm padu, dan nilai kerapatan terendah pada sampel yang berbahan 100% serat sabuk pinang 0.62 grain per cm padu. Nilai kadar air yang tertinggi pada sampel berbahan 100% serat sabuk pinang adalah 11.62%, dan nilai kadar air terendah pada sampel berbahan 100% papan 100% partikel sabuk kelapa 9.79%. Daya serap air tertinggi pada sampel yang berbahan 100% serat sabuk pinang mendapat nilai sebanyak 182.87%, dan nilai daya serap air terendah pada sampel berbahan 50% partikel sabuk kelapa yang dicampurkan dengan 50% serat sabuk pinang mendapat nilai peratusan sebanyak 125.93%. Hasil kajian pengembangan tebal adalah di antara 42.30% hingga 59.95%. Selain itu, Asmawati Wuria Sari Dirham Shah dan Yuliati Iriani 2021 yang mengkaji sabuk pinang dan sabuk kayu gergaji mendapat hasil iaitu nisbah kulit buah pinang kepada sabuk kayu gergaji iaitu 40:60 mendapat nilai kerapatan tertinggi dengan kadar perekat 14% sebesar 0.7220 grain per cm padu, dan nilai terendah terdapat pada papan partikel komposisi bahan baku 50:50 dengan kadar perekat 12% sebesar 0.6529 grain per cm padu. Nisbah kulit buah pinang kepada sabuk kayu gergaji iaitu 60:40 dengan kadar perekat 12% mendapat nilai kadar air tertinggi sebesar 9.9%, dan nilai terendah dengan nisbah 50:50 dengan kadar perekat 14% sebanyak 8.5%. Hasil ujian daya serap air tertinggi iaitu papan partikel komposisi bahan baku kulit buah pinang dan sabuk gergaji 60:40 dengan kadar perekat 14% sebesar 54.1%, dan nilai terendah iaitu papan partikel komposisi bahan baku kulit buah pinang dan sabuk kayu gergaji 50:50 dengan kadar perekat 16% sebesar 34.5%. Akhir sekali, hasil pengembangan tebal tertinggi
Akhir sekali, hasil pengembangan tebal tertinggi terdapat pada papan partikel komposisi bahan baku 50 kepada 50 dengan kadar perekat 14% sebesar 9.8853% dan terendah terdapat pada papan partikel komposisi bahan baku 40 kepada 60 dengan kadar perekat 14% sebesar 7.1149%. Terdapat dua pengkaji yang membuat ujian sifat fizik iaitu serapan bunyi. Yang pertama Sabri Akram 2014 yang mengkaji limbah kayu meranti dan perekat damar. Nilai koefisien serapan bunyi yang menggunakan papan partikel halus 0.1 mm hingga 1.9 mm sebesar 0.73 pada frekuensi 4000 Hz. Selain itu, untuk partikel kasar 1.9 mm hingga 4 mm, nilai serapan bunyi tertinggi terjadi pada nilai frekuensi yang lebih lebar iaitu 1000 Hz hingga 5000 Hz. Nilai tertinggi koefisien bunyi sebesar 0.99 terjadi pada frekuensi 1250 Hz, 1600 Hz dan 2500 Hz. Manakala untuk jenis papan partikel acak atau tanpa ayak mendapati nilai puncak tertinggi yang terjadi pada frekuensi 2000 Hz dengan nilai koefisien serapan bunyi sebesar 0.94. Seterusnya, Abdi Setia Putra 2020 yang mengkaji pelepah kelapa sawit dan komposisi 15% perekat. Hasil ujian dia ialah hasil pengujian koefisien serapan bunyi untuk sampel papan partikel yang mempunyai nilai kerabatan 0.4 mendapat nilai koefisien tertinggi iaitu 0.75 pada frekuensi serendah 124 dan 250 Hz dan nilai koefisien terendah serapan bunyi pada papan partikel yang mempunyai nilai kerabatan 0.9 mendapat 0.724 frekuensi 500 hingga 1299 Hz. Seterusnya, hasil ujian serapan bunyi papan partikel pelepah sawit dengan komposisi perekat 20% mendapat serapan bunyi tertinggi iaitu 0.743 pada frekuensi 125 Hz dan daya serapan bunyi terendah 0.685 pada 1200 Hz. Untuk bab 3 iaitu metodologi kajian. So ini adalah carta alir bagi menunjukkan proses dalam pembuatan papan partikel. Iaitu yang pertama dengan penghasilan kotak acuan, iaitu menghasilkan kotak acuan dengan ketebalan yang berbeza. Yang kedua, pemprosesan bahan mentah. Yang ketiga, pembuatan papan partikel iaitu memampatkan dengan menggunakan hot press machine. Dan yang keempat adalah ujian-ujian yang akan dilaksanakan. Ada 3 iaitu ujian serapan bunyi, ujian kekuatan mampatan dan ujian kadar serap air yang akan diterangkan. Bagi fasa yang pertama iaitu menghasilkan kotak acuan. Kotak acuan yang dihasilkan adalah berbentuk segi 4 tepat di mana ukurannya adalah 300 mm darab 300 mm. Dengan ketebalan yang berbeza, kita ada 3 tebal di mana kita boleh lihat gambar di sebelah ini menunjukkan ada 3 kotak acuan dengan tebal yang berbeza. Yang pertama tebalnya 8 mm, yang kedua 12 mm dan juga 15 mm. Tujuan untuk membuat kotak acuan ini adalah untuk meletakkan bahan mentah yang akan dihasilkan daripada sabut pinang. Dan akhir sekali, ia dapat memudahkan proses untuk memampatkan sabut pinang untuk menjadikan papan partikel. Pemprosesan bahan mentah. Proses awal untuk menyediakan papan partikel perlu dilakukan dengan teliti agar dapat menghasilkan papan partikel yang berkualiti. Langkah yang pertama ialah pembersihan sabut pinang, membuang kulit pinang pada bahagian luar dan kulit pada bahagian dalam agar terpisah dengan sabutnya. Sabut pinang akan dipotong sepanjang 2.5 cm dan diurai-uraikan. Pemotongan sabut pinang akan menggunakan pisau dan gunting. Langkah yang kedua ialah pengeringan menggunakan ketuhar. Direndam dengan larutan natrium hidroksida sebanyak 5% daripada berat sabut yang diperolehi iaitu selama 2 jam. Bila dengan air bersih, pengabunan akan dilakukan selama 6 jam pada suhu 90 Celsius dan mencapai kadar air pada papan partikel sabut pinang sebanyak 5%. Langkah yang 3, pencampuran sabut pinang dengan gam urea. Sabut pinang yang tidak dikisar perlu dicampurkan dengan gam di dalam dulang yang besar mengikut nisbah yang ditentukan. Gam perlu disembur ke seluruh bahagian untuk memastikan kulit pinang ditutup dengan gam. Pembuatan papan partikel. Pertama, adunan sabut pinang yang telah dicampur dengan gam urea akan melalui proses pemadatan dan pemotongan. Kedua, adunan akan diletakkan dalam kotak acuan bersaiz 300 mm darab 300 mm dengan 3 ketebalan yang berbeza, iaitu 8 mm, 12 mm dan 15 mm. Ketiga, keranjang aluminium akan diletakkan di atas dan bawah kotak acuan untuk mengelakkan bahan campuran melekat pada mesin yang akan digunakan. Keempat, ia akan dimasukkan ke dalam mesin hot press dengan tekanan 30 Pascal pada suhu 150 darjah Celsius selama 8 minit. Kelima, kesemua sampel akan dibiak selama 8 hari sebelum proses pengujian dilakukan terhadapnya. Terakhir, papan-papan partikel yang telah siap diproses akan dipotong menggunakan mesin gergaji yang bersesuaian.
Hasil ujian yang dihasilkan. Proses ujian kadar resapan air. Kadar air merupakan jumlah kandungan air yang terdapat dalam papan partikel yang dihasilkan dari serat pinang. Kadar air yang dapat diperolehi dengan mengetahui jisim masa awal dan masa air sampel. Daya serap air merupakan satu sifat fizik yang dapat menunjukkan kemampuan papan partikel untuk menyerap air setelah melakukan perendaman. Bahan dan alat. Yang pertama, papan partikel. Kedua, air. Yang ketiga, neraca mempatan. Prosedur. Yang pertama, jisim papan partikel akan ditimbang iaitu sebanyak 3 kali untuk setiap tempoh masa yang sama. Jisim tersebut hendaklah ditimbang semasa papan partikel dalam keadaan yang kering dan basah iaitu selepas direndam air selama 24 jam dan 48 jam. Langkah ketiga, data yang diperolehi daripada ujian resapan air yang telah dijalankan akan dicatat di dalam jadual. Keempat, data tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk graf yang mempunyai nilai bacaan jisim melawan masa. Untuk ujian kekuatan mampatan iaitu MOR, so ujian kekuatan mampatan adalah ujian yang dapat membuktikan kebolehan papan partikel dalam kekuatan mampatannya. Oleh itu, objektif untuk ujian ini adalah untuk menguji tahap kekuatan papan partikel daripada sarut inang. Bahan dan alat yang akan digunakan adalah sampel papan partikel sendiri, tolok dan pendirian magnet, berat dengan penyangkut dan juga sokongan. Prosedur untuk kajian ini, yang pertama, sediakan sampel papan partikel bersaiz 200mm, darab 50mm, darab 8mm yang perlu diuji. Letakkan sampel pada permukaan yang sama dan rata. Sambungkan sampel papan partikel pada penyokong. Pastikan sampel dengan penyokong ini dipasang dengan kukuh supaya tiada pergerakan yang akan berlaku semasa ujian dijalankan. Seterusnya, letakkan beban pada sampel papan partikel di tengah-tengah dan perhatikan pesongan pada sampel tersebut pada tolok dart. Yang seterusnya adalah rekodkan bacaan dan catatkan. Yang terakhir sekali, langkah yang sama diulang dengan menggunakan sampel papan partikel yang berlainan tebal iaitu tebal 12mm dan juga 15mm. Ujian serapan bunyi. Objektif ujian adalah untuk menentukan potensi papan partikel daripada sabut pinang sebagai bahan penyerap bunyi. Bahan dan alatan yang digunakan ialah kotak ujian, 2 alat meter aras bunyi, sound level meter dan 1 pembesar suara. Prosedur yang pertama ialah ketiga-tiga sampel papan partikel berbeza ketebalannya akan dipotong mengikut saiz 30mm per 30mm. Kemudian, sampel akan diletakkan di dalam kotak ujian. Ketiga, semua bunyi daripada pembesar suara akan menghasilkan bunyi yang berbeza frekuensi. Seterusnya, bacaan bagi kedua-dua alat meter aras bunyi akan dicatat dan dikira dengan menolak kedua-dua bacaan daripada alat meter aras bunyi yang berbeza berdasarkan sound transmission class. Jumlah yang diperolehi akan dicatat sebagai nilai transmission loss. Nilai-nilai transmission loss akan diplot pada standard sound level meter ground dan perbandingan terhadap lengkung yang terhasil akan dilakukan.